Fakta mengenai Al-Quran yang anda perlu tahu. Assalamualaikum dan salam Ramadan buat semua. Semoga sihat hendaknya pada Ramadan kali ini. Sebelum itu saya ada satu soalan saya nak tanya saudara sekalian. Situasinya begini. Anda seorang yang sederhana. Kehidupan anda hanyalah bergaji sedikit. Setiap bulan kehidupan anda serba cukup, meskipun tidak mewah. Namun begitu satu hari, seorang lelaki datang pada anda dan offer anda 1 juta ringgit. Sekiranya anda menerima wang tersebut, hidup anda akan berubah serta-merta. Anda akan membeli rumah yang besar, menggantikan rumah kecil yang anda ada sekarang. Hutang anda meningkat, sehingga rasa nak pening kepala. Adakah anda lebih memilih untuk hidup sederhana, berbekalkan gaji yang sedikit tetapi berterusan, ataupun mendapat sejumlah wang yang banyak tetapi dihujani beban yang tidak dapat ditanggung? Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah perihal Al-Quran ketika beliau menafsirkan ayat 29 surah As-Sad dengan menghuraikan makna kalimah mubarak, yakni Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yakni dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat mengambil iktibar. Surah As-Sad ayat 29. Beliau menegaskan melalui kalimah tersebut, iaitu benda yang sedikit tetapi manfaat dan kebaikannya jauh melebihi apa yang digambarkan. Hari ini kita akan belajar 3 fakta utama yang anda perlu tahu mengenai Al-Quran. Kita akan kongsi sedikit pengertian nuzul Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan yang menariknya di sini, saya akan share mengenai pendapat ulama terhadap kitab suci kita ini. So let's get started. Yang pertama, pengertian nuzul Al-Quran. Dari segi bahasa, perkataan nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya nazala, membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya, penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majas ataupun simbolik sahaja yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian kitab suci kita ini, iaitu Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah, sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya, digunakan dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Okey, kita bergerak kepada segmen yang seterusnya, keistimewaan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran cukup istimewa berbanding dengan mana-mana kitab. Memetik daripada karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang merupakan tokoh ulama dunia, yang bertajuk Bagaimana kita berinteraksi bersama dengan Al-Quran Al-Azim. Di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan mengenai Al-Quran, iaitu yang pertama, Al-Quran kitab ilahi. Hal ini dapat dipetik daripada surah Hud ayat yang pertama, yang bermaksud Alif, Lam, Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun rapi ayat-ayatnya. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu, yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendalam pengetahuannya. Surah Hud ayat 1. Di dalam karyanya juga ada disebutkan tentang Al-Quran adalah kitab mahfuz, yakni terpelihara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Maksud hafizun dalam ayat ini bererti dengan pemeliharaan Allah dari sebarang perubahan dan pertukaran, seperti kata Ibn Kathir. Dr. Yasir Al-Qadi melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida, Amerika Syarikat, berjaya membuktikan hanya dengan mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, seseorang Muslim dapat merasakan perubahan fisiologi yang sangat besar. Penurunan tekanan, kesedihan dan memperoleh ketenangan jiwa, merungkai pelbagai penyakit, merupakan pengaruh am yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadi objek kajiannya. Penelitiannya disokong dengan bantuan peralatan elektronik terkini untuk mengesan tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot dan ketahanan kulit terhadap aliran elektrik. Dari hasil kajiannya, beliau telah membuat kesimpulan bahawa bacaan Al-Quran berpengaruh besar sehingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa
kita bergerak ke fakta yang terakhir, iaitu pendapat para tokoh ulama mengenai Al-Quran. Imam Syafi'i ada berkata, setiap yang bercakap berdasarkan kitab dan sunnah, maka itulah sebenarnya. Adapun selain keduanya, dilihat sia-sia. Ibnu Taimiyah juga berkata, Al-Quran mampu menghilangkan segala penyakit yang menyebabkan keinginan-keinginan jahat, sehinggalah sihatlah jiwa dan bersihlah keinginannya, dan kembalilah seseorang itu kepada fitrah yang telah ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana badan kembali sihat. Imam Muslim berkata, Al-Quran adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di dalam iman dan menghembuskan nafas terakhir dengan bibir yang masih basah untuk umat kami melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitulah saudara semua sedikit perkongsian saya mengenai Al-Quran. Al-Quran selain merupakan tilawah, ianya juga penawar hati dan fikiran. Ianya mampu merubah ataupun meruntun perjalanan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.